mati dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Isi perut terburai, mata hilang, hidung, telinga semua. Tenang semua, tenang, relax. Ada sedikit gangguan. Kita pause dulu. Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, Zaf nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang boleh tekan button like, button subscribe. Dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni, malam yang dinanti-nantikan, setelah kita mendengar kisah yang pertama yang disampaikan oleh bro Jack kita, pada malam ni adalah sambungan kisah yang kedua. Jadi kalau ada geng puaka yang tidak lagi mendengar kisah yang pertama, Zaf tinggalkan link dekat atas ni. Korang berhenti tengok kisah yang kedua, korang pergi layan kisah yang pertama. Walaupun tak ada kesinambungan, tetapi lebih best apabila korang dapat mendengar kisah yang pertama, barulah korang sambung ke kisah yang kedua. Dan kisah yang kedua pada malam ni penuh dengan misteri dan mempunyai sejarah-sejarah yang berkait rapat dengan sesuatu tempat. Jadi kalau geng puaka dah bersedia, Zaf tak nak lengah masa. Zaf harap korang terhibur dengan penyampaian kisah yang dikongsikan oleh Bro Jack dalam malam puaka. Dan sebelum kita mulakan, macam biasa, korang tekan button like dulu. Selagi korang tak tekan, Zaf tak nak start video ni. Banana, dah tunggu 2 jam tak start kan? Tak adalah, gurau je. So, let's roll the intro guys. Alright Zaf, so kita kembali lagi lah Zaf kan, untuk part 2 bukan part 2 lah, kisah kedua. Kisah kedua yang lebih menarik, misteri kan? Misteri, dia lebih konsep misteri. Okay, so cerita ni sebenarnya Zaf, saya dengar daripada pihak ketiga. Okay, so saya kongsi dekat sini lah. Nak kata saya alami sendiri tu taklah juga. Cuma apa yang disampaikan kepada saya mencari kebenaran akan cerita tu. Sejarah ataupun nilai sejarah yang diceritakan memang ada bukti dan ada saksi. Bahkan sampai ke hari ini saksi itu masih hidup dan ada. Cuma sekali lagi kebenaran kisah itu kita letak pada para penonton kita lah. Nilaian dia. Okey. Jadi saya tak sebut kawasan dan saya tak sebut negeri mana. Okey. Cuma kita letak di bahagian utara. Dan di utara ni ada satu tasik Zah. Okey. Yang mana kawasan tasik ni sekarang menjadi tumpuan lah orang pergi rekreasi. Kawasan mana nanti kita biar penonton kita yang teka. Lebih dah boleh agak lah tu. Mungkin lah kan. Mungkin. Dia apa yang berlaku, tasik ni dulu dia tak ada lagi aktiviti rekreasi. Maksudnya orang datang itu memang datang sekadar lepak, mancing kan. Bot pun tak tertumpu di kawasan tu. Okey. Apa yang berlaku, waktu tu nak kata petang sangat pun tak juga, lebih kurang lepas asar macam tu. Saya dalam perjalanan pulang daripada satu tempat ni. So saya singgahlah dekat kawasan tu, ambil angin kan, lepak-lepak tepi tasik. Dekat kawasan tasik tu, di bahagian hujung dia tu ada, kita katakan sebagai wakaf. Okey. So saya berjalan, saya duduk kat situ, salah rokok kan. Seorangnya rokok seorang. Waktu tu sebenarnya baru balik daripada kerja lah, ada pekerjaan yang saya lakukan. Bila saya tengah lepak isap rokok, tiba-tiba muncul seorang pakcik ni. Saya anggarkan mungkin dia pergi berkebun. Sebab dia pakai kasut yang boot tinggi hitam tu kan. Dengan dia bawa sabit dekat tepi ni kan. Dia punya seluar pun agak kotor. So saya anggarkan dia ni baru ni lah balik daripada kebun. Dia datang, dia tengok saya, dia tegur lah. Ai wang, seorang lah.
Saya kata seorang je Pak Long. Standard lah. Standard orang kita ke? Standard lah kan. Dah orang tua tegur kita pun nak mesra balik lah. Betul lah. Nanti tanya buat apa kat sini. Saya kata tak ada Pak Long, saja main lepak-lepak bosan-bosan, boring. Dia pun duduk lah. Kami pun berborak lah kan. Berborak. Saya pun tanya, Pak Long asal orang sini ke? Dia kata, Pak Long lama dah duduk sini. Ni kebun Pak Long belakang ni. Jadi berborak sampai satu tahap tu Pak Long tu cerita kat saya. Dia kata, hang tahu tak kisah pasal tasik ni? Tahu Pak Long. Kisah apa? Dia kata, sebenarnya ramai dah tanya Pak Long tentang kebenaran kisah ni, especially orang yang memancing pada waktu malam lah. Tapi Pak Long tak cerita kat mereka sebab takut mereka takut. Lepas tu saya kata kat dia, Pak Long cerita kat saya kenapa? Dia kata sajalah nak sembang petang-petang, kok nak dengar. Dia kata, saya kata boleh lah Pak Long, saya pun tak ada kerja. Dia memulakan cerita tu dengan pengalaman pemancing. Okey. Jadi saya pun ada rujuk kepada beberapa sahabat saya yang pernah memancing kat situ dan yang mengenalkan cerita tu. Maksudnya mereka pernah berjumpa dengan ATP dalam penceritaan ni ada. So sahih lah pakcik cerita. Sahih lah pakcik cerita. Maksudnya dia tak bohong kita lah. Dan bila saya mencari tahu, salah seorang penduduk asal di kawasan tu pun, dan dia pun mengiyakan tentang kisahnya. Kisah ni yang diberi tajuk Lanang Dahlia. Oh, suspense. Sekali lagi. Apa? Lanang Dahlia. Lanang Dahlia. Okey. Alright. Apa tu Lanang Dahlia? Jadi menurut kisah pakcik ni, pemancing-pemancing yang datang kat sini selalu berjumpa dengan bayangan seorang perempuan, yang mana perempuan ini memakai baju seperti yang terdahulu lah, yang baju kita panggil, kalau kami panggil baju purung Kedah, ataupun baju yang ada bunga-bunga halus tu kan. Dan dia memakai kain batik, kain sarung. Namun di bahagian ni ada selempang. Okey, di badan dia ni ada selempang. Selempang yang tutup dulu. Tutup. Ya, ada kalanya dia akan menutup muka dan ada kalanya dia akan sangkutkan di bahagian bawah. Okey. Jadi ada beberapa pemancing ni mengiyakan yang mereka memang terlihat kelibat tu berjalan di atas air dan di bahagian telinga dia ada bunga. Jadi setelah dia menceritakan pengalaman pemancing tu, saya bertanyalah pada dia, siapa bayangan tu pakcik? Dan dia berkata, itulah Lanang Dahlia. Saya terdiam. Lanang Dahlia. Pada zaman kita yang serba moden tu, nama tu agak janggal. Terutama lanang. Dan kita sendiri tidak mengetahui maksud apa benda lanang, apa benda dahlia. Dahlia tu mungkin dia akan buka kan. Okey. Lanang, apa tu? Yang pakcik tu mula cerita. Dia kata, sebelum kawasan ini dijadikan empangan, di dasar tasik ini adalah sebuah kampung. Bukan sebuah, sebaliknya ada beberapa buah kampung yang dihuni oleh orang. Dan di hujung kampung tu ada sebuah perkampungan lama. Dan perkampungan lama ni dah ada ratusan tahun. Bukan puluhan tahun, malahan ratusan tahun yang dulu. Okey. Dan kita pun tahu dulu ada sebahagian daripada daerah-daerah utara ni pun dijajah oleh kerajaan Siam kan. Kemudian beralih ke Kedah dan bertukar-tukar kerajaan. Jadi kampung ni saya tak pastilah di bawah jajahan mana. Cuma yang diceritakan kampung ini apa yang terjadi dahulu, orang kita ni tidak menetap secara nomad ataupun tidak menetap di sesuatu kawasan secara terus. Dia berpindah. Kalau ada peperangan ataupun contoh dia nak mencari tanah yang lebih subur, dia orang akan berpindah. Dia ni mengembara lah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi apabila datang sebuah keluarga di kawasan berhampiran situ, mereka ni terdiri daripada beberapa keluarga yang lain. Sekumpulan manusia lah. Dan kehadiran mereka dekat situ sebenarnya untuk membina kampung. Okey. Jadi yang membina kampung tu, keluarga yang saya bagi tahu ni, dia ada penghulu dia, lelaki dan perempuan. Okey. Mereka ni agak lanjut usia dan tidak memiliki anak. Jadi mereka bila dah sampai dekat kawasan yang berhampiran situ, mereka putuskan untuk membina penempatan sementara. Okey. Bila dia melakukan penempatan sementara, apa yang berlaku? Mereka berusaha untuk mendapatkan anak. Sebab dah menjadi tradisi yang terdahulu,
apabila meninggal penghulu dia, yang disambung perlu daripada waris penghulu tersebut. Betul. Nah, jadinya isteri dia ni dikatakan mengandung pada lewat usia. Aku. Bila mengandung pada lewat usia, risiko tentulah berbagai-bagai kan. Dan apabila genap 9 bulan, isteri tu nak melahirkan anak, isteri tu meninggal dunia, dan anak itu pun dilahirkan perempuan. Anak yang dilahirkan perempuan itulah yang digelar lanang dahlia. Okey. Kenapa dinamakan lanang dahlia, saya pun tak tahu. Jadi membesarlah anak tu di bawah didikan penghulu ni. Okey. Satu hari berlakulah peperangan pemerintah kerajaan situ dengan pihak luar. Dan apa yang berlaku, pemerintah tu tewas dan melarikan diri. Maka datanglah askar-askar yang daripada pihak penentang ni datang untuk menghancurkan kampung kan, untuk ambil benda usaha apa semua. Dan dia orang ni tak dapat bertahan ataupun mempertahankan diri dengan betul, kerana penempatan yang dia orang buat tu adalah penempatan yang bersikap sementara. Jadi dia tak sesuai untuk bina kubu atau apa-apa pun. Jadi apa yang berlaku, teruk dia orang kena serang. Sehingga menyebabkan banyak nyawa telah terkorban. Dan penghulu tu sendiri cedera parah. Jadi setelah beberapa hari setelah mereka diserang, penghulu ni semakin parah. Okey. Bila dia semakin parah, dia menyerahkan jawatan dia tu kepada anak perempuan dia ni, masih gadis. Jadi dengan berhati anak dia menerima, dan ayah dia pun menghembuskan nafas yang terakhir. Okey. Jadi kesemua keluarga yang tersisa itu bergantung harap kepada lanang dahlia. Jadi dia pun membawalah keluarga-keluarga yang tinggal ni ke satu tempat yang mana menjadi tasik sehingga ke hari ini. Maka lanang dahlia ni memutuskan untuk membangunkan kawasan itu. Dan di bawah pentadbiran dia ni, kampung tu menjadi semakin luas, makin maju, makin ramai orang datang berdagang apa semua kan. Tetapi taklah sampai ke tahap sebuah kota yang besar, taklah. Maksudnya standard kampung yang cun lah kita kata kan. Ada tol Tashenggo semua dah lah. Perempuan pula tu. Ya. So dia agak janggal untuk seorang perempuan memimpin. Betul. Jadi bila berita tentang kemajuan kampung tu sampai kepada puak penentang yang awal tadi tu, jadi mereka berencana untuk menyerang. Dan perkara tu sampai kepada lanang dahlia. Okey. Geografi kawasan yang saya berceritakan ni, mungkin yang siapa penduduk Tara boleh tahu lah. Kawasan tu sebenarnya dia banyak kawasan batu kapur. Hin lagi you. Jadi batu kapur ni dia sinonim banyak gua. Apa yang berlaku apabila lanang dahlia mendapat perkabaran kampung dia nak serang, dia takut. Jadi dekat kawasan tu dia ada gua, dan dikatakan di dalam gua tu ada pendeta. Pendeta ni katakan orang yang berilmu lah kan. Jadi lanang dahlia ni pun pergi ke gua tersebut dan menuntut ilmu dengan pendeta. Cuma sayangnya pendeta ni mengamalkan ilmu hitam. Ilmu songsang lah. Ilmu songsang. Dan apa yang berlaku bila dia pulang ke kampung, dia bukanlah lanang dahlia yang dulu. Dia dah lain dah. Watak dia berubah menjadi seorang yang pemarah, bengis kan, sehingga hilang ciri-ciri dia yang dahulu. Namun apabila tentera yang datang menyerang ke kampung dia tu tak dapat mengalahkan dia, kerana ilmu yang dia ada. Tapi setelah dia berjaya menewaskan tentera tu, dia ni menjadi semakin sombong. Dia jadi semakin angkuh. Dia dah ada kuasa. Dan apa yang dia buat, dia mula mengikut tunjuk langkah syaitan lah, yang mana dia buat upacara mengorbankan bayi lah, semualah. Dan menurut cerita pakcik ni, dia melakukan kita panggil upacara seperti itu sebab dia nak hidup selama-lamanya. Jadi dia mengorbankan bayi, dia mengorbankan apa jugalah untuk mencapai apa yang dia ingatkan ni. Jadi macam saya cerita, kisah ni sebenarnya kepada misteri, dia bukan seram. Dan misteri dia pula, apabila sampai satu tahap penduduk ni dah tak mampu lagi nak menanggung rasa sakit yang dia orang terima,
penghinaan yang dia orang terima, kekejaman yang dia orang terima, dia orang mengambil keputusan untuk memasung dia di tengah-tengah kampung dan membakar mayat dia. Dibiarkan selama 7 hari 7 malam. Okey. Apa yang berlaku setelah cukup tempoh 7 hari 7 malam, mayat tu hilang di pasung. Bila bangun pagi penduduk cari tak jumpa. Tak ada ke? Tak ada. So dia orang pun siapa yang bunuh, siapa yang buat lari kan, mempersoalkan antara satu sama lain. Dan kelama-kelamaan isu tu tenggelam gitu saja. Penduduk pun kembali hidup, dia orang pun dah lantik satu penghulu baru. Sehinggalah genap 1 bulan perkara yang menakutkan mula terjadi. Yang mana satu demi satu keluarga penduduk tu mati dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Isi perut terburai, mata hilang, hidung, telinga semua. Oh, Bapak Fred. Tenang semua, tenang, relax. Ada sedikit gangguan. Kita pause dulu. Okey, sorry, cerita terhenti tadi Zaf. Kami pun tak pasti apa yang berlaku. Tapi itulah, tiba-tiba bergelap je kita Zaf kan. Tak apalah. Okey Zaf, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Kat mana tadi Zaf? Saya pun dah tak ingat dah. Tadi dekat Jap. Tadi dekat Pasong. Pasung ya. Motor terbeliak. Okey. Semua kena serang. Alright. Bukan. So setiap keluarga ni dibunuh dengan kejam lah. Dan tak ada satu pun yang tersisa. Maka kampung tu kosong. Sekosong-kosongnya. Dan apa yang berlaku bila dah ditinggalkan, semak mula naik timbul. Okay. Jadi bila dah menjengah, kita katakan sebagai tahun moden lah, dan belum lagi di kawasan itu dijadikan empangan. Maksudnya masih ada kawasan kampung yang berdekatan yang ada penempatan lain. Jadi orang-orang kampung kat sini bukan semua orang yang mengetahui akan sejarah tempat tu. Ada sebahagian juga yang masih pergi ke situ, kawasan tu yang ditinggalkan. Dan setiap kali dia orang balik, orang tu akan menerima gangguan yang sangat dahsyat. Dan sampailah ketika benda tu mula melibatkan nyawa. Maksudnya dia dah mula, siapa yang pergi atau lalu di kawasan tu ataupun dalam tempoh-tempoh tertentu, kawasan yang berhampiran tu akan berlaku kejadian yang sama. Sehinggalah sampai satu tahap kerajaan memutuskan untuk kawasan itu dijadikan empangan. Jadi penduduk yang ada kat kawasan tu, dia orang tinggalkan rumah dia orang dan pergilah ke penempatan baru yang disediakan oleh kerajaan, dan kawasan itu menjadi tasik. Jadi sangkaan mereka cerita tu kalau nak begitu saja. Tapi sayang, sebab kita tahu konsep empangan ni ada waktunya dia surut. Dan bila dia surut, kampung yang terdedah tu akan kelihatan lanang dahlia keluar dan merayau-rayau di kawasan tu. Soalan dia sekarang, apakah benar lanang tu masih hidup? Pakcik tu bertanya pada saya. Jadi saya diam. Saya cakap, saya tak tahu pakcik, saya nak gambarkan atau nak bercerita kata saya percaya ataupun tidak. Sebenarnya saya tidak mengalami benda ni. Jadi pakcik tu kata, tak apalah, terpulanglah pada hang kan, nak percaya atau tak. Tak apa. Dan waktu tu dah menjengah nak masuk ke maghrib lah, dah maghrib ke 7. Dan kawasan tu waktu yang saya pergi lepak tu memang tak dibangunkan apa-apa Zaf. Memang tak ada apa, memang kawasan hutan. Memang kawasan hutan dan tak ada penempatan lah kat situ. Memang kosong. Hanya penduduk kawasan sekitar yang datang untuk memancing atau menjala. Itu pun dia orang takkan datang pada waktu-waktu yang macam tu. Jadi saya tengok bila hari dah larut malam, saya kata kat pakcik tu lah, pakcik, saya ni nak minta diri dulu. Sebab hari pun dah nak menjengah ke maghrib kan. Eloklah saya ambil orang panggil apa, ambil diri lah, nak balik baru lah. Sebab yalah, bayangkan kita dah duduk dengan dia pun sambil isap kodon cakap kan, cerita. Masa dah makin gelap, kita pula berdua dah mula lain lah. Dan waktu tu pun saya pun tak orang kata lah kan, tak tahulah yang dalam fikiran kita ni nak fikir logik macam mana. Kenapa saya tak terfikir pakcik tu duduk mana, datang dengan siapa, macam mana dia boleh kata kebun sedangkan kawasan tu hutan. Langsung tak terfikir pada waktu tu. Dan wakaf tu memang ada, cuma dah lusuh.
Dan kawasan tu pun, kalau nak pergi kat kawasan yang projek lepak tu, jalan kaki memang tak mungkin lah. Jauh tak? Jauh. Mungkin lah boleh jalan kaki sebab Untuk orang berumur macam pakcik pun. ya, dia one way in dan one way out. Lepas tu time sampai pula dia nampak relax ke. Ya. Dan apa yang berlaku, saya memang tak dapat memikirkan logik pada keadaan tu. Saya pun minta diri kat pakcik tu, saya nak balik. Saya pun berjalan lah ke arah saya punya motosikal dan Chris. Sampai dekat situ, yang buat saya terkejut, di dalam marga saya ada kain batik. Fuh, sebelum tu tak ada. Saya terlampau terkejut. Saya lompat atas motor, saya start, saya ambil kain batik tu, saya buang. Dan waktu saya menoleh ke arah wakaf tu, Tak ada pakcik tu. bukan tak ada lah, perempuan berkain batik ada di tepi tasik. Dan bila dia perlahan-lahan berjalan menuju ke tasik, saya dah start motor sebab saya tahu itu apa yang saya nampak adalah penceritaan yang diceritakan oleh dia. Faham tak gambarannya? Saya naik motor, kan saya sampai kat motor, dalam tu ada kain batik. Saya terkejut. Saya buang. Saya start motor, Terlipat lah. terlipat. Bila saya dongak dekat wakaf, sangkaan kita akan hilang lah. Tapi tak ada. Ada kelibat yang masih menanti di situ. Pakcik tu ada tak? Bukan pakcik tu. Pakcik tu tak ada tak? Tak ada. Pakcik tu tukar jadi pembuat. Bukan batik. Perlahan menurun ke gigi sungai. So saya dah tak nampak. Tak nampak lembung. So apa yang berlaku, saya dah start. Saya dah tak nak tengok apa yang berlaku. Saya start motor dan saya pun Start tu pun menggelupur lah. pulak balik. Kan? Dah pakai helmet. Tapi dalam lebih kurang dalam 100 meter, saya nak menuju ke belakang, terdengar di hujung telinga saya, aku pulang. Bisik lah. Aku pulang. Memang saya berlari ke berlari lah, naik motor lah. Oh, naik motor tu Lah. Orang Kedah kata berlari lah. Berlari lah habis. Balik ke rumah, saya diam tak bercerita pada siapa-siapa lah. Kemudian baru saya cuba mencari kebenaran kisah tu daripada bapa saudara saya, daripada tok saya, sepupu-sepupu saya lah, dan sahabat-sahabat saya, sebab saya bukan asal di situ. Jadi memang daripada penceritaan saya, bahkan disahkan oleh salah seorang saksi, yang mana saksi ni dulu dia tinggal di rumah yang saya katakan penempatan lain dalam dasar tasik tu. Dia membesar di rumah tu sebelum mendapat arahan daripada belajar untuk pindah keluar. Dan bila saya bercerita, dia terkejut dan dia bertanya, mana tahu cerita ni? Sebab cerita ni memang disampaikan oleh orang tua-tua terdahulu. Cuma zaman sekarang ni dah pupus. Dah tak banyak orang tahu. Dah tak banyak. Dan sekarang bila kawasan tu pun dah berubah menjadi kawasan rekreasi, mungkin lanang dah pergi tempat lain. Oh ni. Ataupun sebab blackout tadi, lanang ada sini lah kot. Lanang muncul. Ya, saya serahkan pada Zaf lah yang tu. Oi, jangan. Zaf takut Zaf pusing. Pusing sini Jack dah tak ada. Betul. Jadi lanang. Oh. Hui, terbaik ah. Tapi itulah sikit sebanyak. Macam saya kata, kenapa saya konteks orang Melayu bila bercerita, dia membayangkan pontianak, membayangkan pocong. Kan standard, betul lah standard. Tapi perasan tak, di mana ada sejarah, pasti ada kisah misteri. Dan kadang-kadang kisah ni yang diturunkan kepada kita ni, golongan yang lebih muda, sukar untuk kita percaya. Selalu kita akan kata, ni konten, ini scam, apa semua kan. Tapi kalau kita ni sebagai salah seorang yang menghargai sejarah bangsa kita, menghargai sejarah negara kita, cuba kita pergi dan kaji kawasan tu. Kerana setiap kawasan ada cerita dia. Saya tak katakan saya ni setiap tempat saya pergi saya melihat, tak. Saya tak mendapat cerita di setiap tempat saya pergi, tidak. Ini kadang-kadang rezeki yang Allah buka untuk kita menyedari bahawasanya makhluk halus ni dia tidak ada bentuk yang khusus seperti yang kita gambarkan. Kan dia menyerupai apa ketakutan kita. Namun sebaliknya, apakah bentuk sebenar dia, kita tak pernah tahu. Allahu'alam bisawab. So sekali lagi, bagi yang mempercayai cerita ni, ambillah pengajaran sebanyak-banyaknya. Tapi bagi yang tidak mempercayai cerita ini, jangan takut, anggap ini sebagai fiction. Anggap ini sebagai hiburan semata-mata. Betul tak? Ya tak sok. Tak ada apa jadi pun. Betul. Tapi berbalik kepada Zah nak tanya sikit lah. Boleh, silakan. Berbalik kepada
Jack cakap lah, kebanyakan sejarah-sejarah tempat-tempat yang yalah, contoh tempat-tempat contoh macam Mahsuri berkait rapat dengan benda-benda yang mistik. Lepas tu dalang ni pun, dalang Dahlia ni kan. Dalang ke lanang? Lanang. Dalang yang main tu Salah, maafkan saya. Okey. So dia berkait rapat dengan benda-benda mistik. Mungkin ada geng puaka yang rasa betul lah, tapi ada juga yang rasa sebab benda mistik ni dia selalunya berkait dengan jin. Dan jin ni kita tahu kebanyakannya nak menyesatkan kita. Kebanyakannya buat supaya kita percaya benda tu, yang sampai akhirnya betapa teruk, lari agama, pusing kona ikut sini kan. So bagi Jack sendiri, kadang-kadang cerita misteri yang berkait rapat dengan sejarah sesuatu tempat, kenapa misteri diletakkan dekat situ? Kenapa perlu adanya unsur misteri? Adakah orang kita dah terlalu, tanpa kita sedar, dah terlalu taksub sampai terbawa-bawa kepercayaan, percaya benda-benda mistik ni dah jadi macam, faham tak? Dalam salah satu kita punya kehidupan. Bagi Jack ni macam mana? Bagi saya sendiri macam ni lah. Sebagai orang Islam, kita ni wajib beriman pada yang gaib. Betul Betul. Okay, dan bila kita sebut benda yang gaib, termasuk Allah, malaikat, kan, iblis sendiri, syaitan, jin, benda ni adalah sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasar. Betul. Dan manusia ni, Zaf, daripada sudut psikologi pun, manusia takut sesuatu perkara yang dia tidak faham. Yes. Betul Betul. So merujuk kepada soalan Zah balik, adakah benda ni dah menjadi rutin atau satu kepercayaan yang kuat pada masyarakat kita? Bagi saya benda tu subjektif. Subjektif. Sebab setiap manusia dia mempunyai pandangan dia yang berbeza-beza. Zaf akan melihat sesuatu perkara daripada sudut yang lain. Saya melihat perkara daripada sudut yang lain. Namun apa yang kita lihat tu sebenarnya konteks benda yang sama. Okey. Kalau kita melihat sejarah, dan semestinya sejarah itu mesti dipasangkan dengan misteri. Okey. Kerana itulah cultural ataupun budaya masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ni bermula dengan animisme, kepercayaan tentang alam apa semua kan. Betul. Kemudian barulah Islam itu datang dan menghaluskan. Namun adakah di dalam Islam tidak ada tentang perkara-perkara ini? Ada benda yang kita panggil apa, tidak berjasad ini. Ada mystical wujud. Dan memang ada sebahagian ustaz yang mengatakan hantu itu tidak wujud, tetapi sebenarnya jin itulah yang menjelmakan ke dalam bentuk hantu itu sendiri. Apapun nasihat saya, apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi ini, saya suka untuk kita pegang sesuatu perkara tu sekuat-kuatnya di dalam hati kita. Apabila datang gangguan-gangguan macam ni, hantu-hantu ataupun jin lah yang menyerupai apa pun segala bentuk ke dalam kehidupan kita, mereka itu hanyalah datang sebagai teguran dan juga ujian buat diri kita. Betul. Jadi kita tidaklah boleh kata kita menerima sepenuhnya, dan tidaklah boleh kita kata kita menolak sepenuhnya. Apapun nasihat saya apabila kita berhadapan dengan perkara macam ni, ingatlah doa iftitah kita, inna solati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Penutup yang baik, Jack. Terima kasih banyak. Kita sama-sama kongsi. Yes. So Zaf rasa korang semua macam Jack cakap tadi, yang penting jangan terlalu taksub. Betul. Anggap saja segala kisah yang disampaikan untuk memberi kita pengajaran dan juga iktibar. Di samping tu kita dapat jugalah kenal sejarah, dapatlah juga dengar sejarah-sejarah yang bagi Zaf sendiri kat Malaysia ni teramat menarik lah. Betul. Dan Zaf percaya banyak lagi kisah. Betul. Betul. So insyaAllah Zaf nak ucapkan terima kasih kepada Jack sebab sudi, dan juga terima kasih kepada Panggung Asia kerana sudi menjemput Zaf untuk merakamkan Malam Puaka. Dan jangan lupa, Zaf nak ingatkan lagi sekali, rancangan ni dibawakan khas Zaf rasa macam TV3. Saya teruskan kalau macam tu. Okey, teruskan. Alright. So antara tujuan segmen ni kita kolaborasi adalah sebenarnya kita nak promote satu event Zaf yang kita nak buat. Alright. Bulan 1 nanti insyaAllah bertempat di MAEPS pada 27 dan 28 hari bulan, yang mana Sound Valley. Kalau tengok kat belakang ni kan ada Sound Valley. Ni besar ni. Dia orang akan buat satu event Chapter 1 Automotive.
Walaupun otomotif, sebenarnya Zaf dia sesuai untuk keluarga datang, dia sesuai untuk peminat muzik datang, sebab konsep yang kita buat ni adalah pemotoran dan juga muzik. So tak ada terhad kepada golongan Keluarga tertentu je. datang. Keluarga Datang. datang. Cantik. Kita pun ada buat baju, kita support outing shop Cantik. benda-benda yang macam tu Zaf. Faham? Ya, jadi pada kami juga terima kasih kerana Zaf percaya untuk kita berkolaborasi, dan saya harap selepas ni mungkin kita boleh teruskan lagi kerjasama. Amin, insyaAllah. Mungkin kita boleh buat betul-betul di tempat yang rumah ada hantu ke. Kita boleh interview hantu tu sendiri. Cuma saya tunggu dalam kereta. Apa-apa Zaf call je. Takut Zaf kat rumah. Zaf. Pisang. Isyak. Aduh. So hari ni terima kasih kepada Jack dan juga Pangguasia Sound Valley. Dan jangan lupa event yang akan diadakan pada Januari next year. Betul. 27. Dalam 28. So ajaklah semua orang, keluarga ke, anak-anak korang ke, tak kisahlah sesiapa datang dan meriahkan lagi. Kita support lah kita punya local industry dan local event. InsyaAllah. Dan yes, itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam poker yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Alright. Cut.